Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Hari ini kita sambung sesi pembelajaran kita. Kita tengok pada subtopik yang seterusnya, iaitu kecacatan penglihatan dan cara membetulkannya. Okey, sebelum kita tengok pada jenis-jenis kecacatan pada mata ataupun pada penglihatan kita, okey, teacher terang dulu macam mana cara penglihatan yang normal. Okey, macam mana mata bagi orang-orang yang matanya normal, macam mana penglihatan itu kita boleh lihat dengan jelas. Okey, cara dia, okey, pertama, bila cahaya masuk ke dalam mata, okey, cahaya itu akan terus fokus tepat ke atas retina. Jadi, sekiranya cahaya yang masuk itu jatuh di tempat yang bukan atas retina, sama ada sebelum atau selepas retina, so penglihatan kita itu dikatakan mempunyai kecacatan lah. Okey. Baik, kita ada 4 jenis kecacatan mata. Okey. Pertama, buta. Kedua, rabun jauh. Ketiga, rabun dekat. Keempat, astigmatisma. Okey. Buta, buta ni macam yang kita tahulah, memang tak boleh nampak terus. Okey, yang ini memang kita tak ada cara untuk membetulkannya. Tetapi 3 yang selebihnya, rabun jauh, rabun dekat dan astigmatism, yang ini kita ada cara-cara untuk membetulkannya. Okey. Baik, pertama kita tengok rabun jauh. Apa itu rabun jauh? Okey, rabun jauh bermaksud seseorang itu tidak dapat melihat objek jauh dengan jelas. Maksudnya, objek yang dekat dengan matanya dia boleh nampak jelas, tapi objek yang jauh dia tak dapat tengok dengan jelas. Okey, kenapa berlaku sebegitu? Okey. Pertama, objek jauh kelihatan kabur kerana imej difokuskan di hadapan retina. Dia duduk di hadapan retina. Okey. Ada 2 punca. Pertama, kanta mata terlalu tebal. Okey, kanta mata ni dia tidak dapat dikawal, jadi dia jadi terlalu tebal. Jadi bila cahaya masuk, dia akan fokus di hadapan retina. Okey. Kedua, berbola mata terlalu panjang. Ini selalunya kecacatan daripada lahir lah. Okey, bola matanya terlalu panjang. Jadi, bila cahaya masuk, cahaya akan jatuh di hadapan retina. Okey, jadi macam mana cara kita nak betulkannya? Okey, kita guna kanta cekung. Okay, sila perhatikan ejaan C-E-K-U-N-G. Okey, kanta cekung. Kanta cekung ni kanta yang macam mana? Okey, kanta cekung ni begini. Okey, di tepinya tebal tapi di tengahnya nipis. Ini adalah kanta cekung. Jadi bila kita letak kanta cekung, okey, imej itu nanti akan dibaiki dan akhirnya dia akan jatuh pada retina. Okey, sama juga kalau bola matanya panjang, kita guna kanta cekung, jadi nanti cahaya tu akan jatuh di atas retina. Okey, ini adalah contoh kanta cekung. Kanta cekung ni dia ada lekuk kat tengah-tengah dia. Okey, ini contoh gambar rajahnya. So, bila cahaya masuk, kalau sebelum pembetulan, ini bola mata orang yang rabun jauh. Okey, dia punya imej akan jatuh di tengah-tengah. Okey, bila kita pakai kanta cekung, dia akan jatuh di bahagian belakang. Okey, seterusnya yang kedua, rabun dekat. Apa maksud rabun dekat? Seseorang tu dia tidak dapat melihat objek dekat dengan jelas. Dia tengok objek jauh dia nampak jelas, tapi bila objek tu dia dekat dia tak nampak jelas. Kenapa? Okey, sebab objek dekat kelihatan kabur kerana imej difokuskan di belakang retina. Dia jatuh kat sini, dekat bahagian belakang retina. Okey, sebab kenapa
mungkin disebabkan oleh kanta mata terlalu nipis. Kanta mata ni tak boleh dikawal supaya jadi tebal. Dia tetap juga nipis, atau berbola mata dia pendek. Dia lebih pendek daripada orang yang normal. Jadi automatik dia akan jatuh di belakang lah. Dia jatuh kat belakang sini. So kita baiki dengan menggunakan kanta cembung. Kanta cembung. Menggunakan kanta cembung ni nanti sinaran cahaya ni nanti akan difokuskan betul-betul di atas retina. Jadi dia boleh nampak dengan jelas. Sama juga kalau bola mata dia pendek, kita guna kanta cembung. So nanti cahaya tu akan jatuh betul-betul di atas retina. Syarat untuk penglihatan yang jelas, image yang terbentuk tu mesti jatuh di atas retina. Inilah contoh kanta cembung. Ni awak boleh nampak dia tebal di tengah, nipis di tepi. Kanta cekung tebal di tepi, nipis di tengah. Kanta cembung nipis di tepi, tebal di tengah. Kecacatan yang keempat, iaitu astigmatism. Astigmatism melihat sebahagian objek lebih jelas daripada bahagian yang lain disebabkan oleh permukaan lengkungan kornea atau kanta mata yang tidak sekata. Ada setengah orang dia dilahirkan dengan kecacatan kornea ataupun kanta. Kanta dia tak terbentuk dengan elok. Jadi bila dia tengok satu objek, ada tempat tu nampak jelas, ada tempat tu nampak tak jelas. Jadi nak uji ni. Cuba uji. Tengok dekat tengah-tengah ni. Adakah anda dapat melihat semua garisan dengan sama jelas? Jika tidak, anda mengalami astigmatism. Cuba tengok dekat sini. Nampak tak kita boleh nampak semua garisan itu kelihatan jelas. Kalau tak jelas tu maksudnya mata kita ada masalah astigmatism. Boleh baiki? Boleh. Dengan cara kita pakai kanta silinder. Kita ada dua jenis kanta silinder. Satu yang begini. Satu lengkung. Satu bahagian lurus. Ataupun satu bahagian lengkung ke bawah. Tapi satu bahagian lurus. Yang mana satu nak pakai? Bergantung kepada masalah mata. Alright. Inilah. Ini masalah orang yang ada astigmatism. Nampak tak gambar ni? Inilah kalau orang yang ada masalah astigmatism, beginilah dia punya pemandangan. Kalau awak tengok dekat sini gambar rajah ni, nampak gambar lilin ni sepatutnya dia terbentuk satu je dekat sini. Tapi disebabkan dia ada masalah astigmatism, kanta mata dia tidak, orang kata apa, dia tak licin. Jadi fokus dia macam-macam. Ada kat sini, ada kat sini, ada kat sini. So dia nampak kabur macam ni lah. Itu saja untuk kecacatan penglihatan mata. Harap kamu semua boleh faham. Dan sekiranya ada apa yang kamu kurang faham, boleh berhubung dengan teacher, boleh WhatsApp ataupun berbual di Telegram. Itu saja untuk hari ini. Kita jumpa untuk kelas yang akan datang. Bye.